Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel Kak Nur. Untuk video kali ini pula, Kak Nur akan share tips-tips untuk menjadi pelabur emas yang berjaya. Dan tips-tips ini dikongsikan oleh pakar emas Malaysia iaitu Tuan Syukur. Jom kita tengok video ni. Topik yang saya akan cerita pada malam ini ialah topik yang sangat special. Apa topik dia? Topik ini ialah tips pelabur emas berjaya. Jadi kenapa topik ini penting? Sebab saya selalu dapat dapat statement daripada pelabur-pelabur emas. Saya nak jadi berjaya macam Cik Syukur, saya nak jadi macam Cik Syukur. Jadi saya akan berikan tips macam mana tuan-tuan boleh berjaya seperti saya, ataupun saya harap tuan-tuan lebih lagi daripada saya. Okey? Kenapa saya nak harap tuan-tuan lebih daripada saya? Sebab apa? Sebab saya start tahu ilmu emas ini ketika umur saya 30 tahun, tuan-tuan. Jadi saya tahu emas ni umur saya 30, jadi bagi saya dia agak lambat. Jadi bagi tuan-tuan yang tahu pasal emas dan start simpan emas pada usia kurang daripada 30 tahun, umur 20-an, saya doakan semoga tuan-tuan lebih berjaya daripada saya. Sebab tuan-tuan start awal. Saya start umur 30, sekarang umur saya 42. So baru 12 tahun. Jadi tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan yang start awal daripada saya, umur 20-an, umur belas-belas, tuan-tuan akan lebih sukses, lebih kaya daripada saya. Okey, amin. Mari aminkan bersama-sama. Baik. Now, kita pergi ke subjek matters kita pada malam ini, tips pelabur emas berjaya. Kenapa saya boleh share tips ini dengan anda? Yang pertama, saya sendiri telah terlibat dalam emas selama 12 tahun. Daripada tahun 2008 sehingga sekarang 2020. Saya melabur emas ketika trend harga emas menaik. Naik paling tinggi, kemudian menurun. Kemudian sideway, tak naik tak turun, dia bergerak sideway dan kemudian naik balik. Jadi dengan kata lain, saya dah mengalami cycle yang sangat lengkap. I've been in the uptrend, I've been in the downtrend, I've been in the sideway, and I've been in the uptrend back again. Spokang sikit lah. Speaking London sikit. Okay, so jadi saya adalah orang yang boleh share dengan anda pengalaman ini. Sebab dah 12 tahun. Tuan-tuan mungkin baru melabur emas baru 12 minggu. 12 minggu mungkin 3 bulan. Jadi tuan-tuan tak boleh imagine macam mana perjalanan seorang pelabur emas ini. Sebab tuan-tuan baru lagi berjinak-jinak dengan emas. Beli hari ini, tiba-tiba minggu depan harga turun RM2, RM3, tuan-tuan dah tepuk dahi. Alamak, saya beli harga tinggi RM3. Minggu depan turun, minggu lepas tinggi, minggu ni turun RM3. Saya rasa rugi. Come on. Baru 3 minggu kita dah 12 tahun. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni pelabur amatur, baru nak berjinak-jinak, mungkin beli seminggu harga emas turun, beli 2 bulan lepas tiba-tiba harga turun, beli harga 300, tiba-tiba hari ni turun berbelas 280 lebih, tuan-tuan dah mencarut. Itu tak betul lah. Itu bukan pelabur emas berjaya, tuan-tuan. Itu namanya pelabur emas ke laut. Tahu ke laut? Terjun laut. So, kita tak nak tuan-tuan jadi pelabur emas ke laut. Kita nak tuan-tuan jadi pelabur emas berjaya. So, stay with me. Baik. Untuk menjadi pelabur emas berjaya, saya sambung balik. Saya dah 12 tahun, jadi saya layak untuk berkongsi ilmu ini dengan anda. Dan yang kedua, saya berjumpa dengan pakar keuangan Malaysia yang terkenal, Tuan Azizi Ali. Jadi saya dengan Tuan Azizi Ali, kami buat Facebook Live sama-sama. Lepas tu kami makan kari kepala ikan sama-sama. Dan ketika itu kami berbincang macam mana, apakah tips strategi untuk seorang pelabur berjaya. Jadi Tuan Azizi Ali sebagai seorang pakar pelabur, dan dia invest dalam banyak perkara, banyak benda. Cryptocurrency, hartanah, saham. Jadi dia lebih banyak specialization dia. Dan saya ni specialization saya emas. Jadi bila duduk kami bersama-sama, dia pun cerita kepada saya apakah strategi seorang pelabur. Jadi strategi yang diceritakan oleh Azizi Ali campur strategi yang saya dah belajar selama 12 tahun, combine together, dan inilah yang saya akan share dengan tuan-tuan semua. Baik,
Now, kita pergi kepada tips pelabur emas berjaya. Dia ada berapa tips? Dia ada 5 tips. Okay, tips pelabur emas berjaya dia ada 5. So, kita pergi kepada tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kita mesti educate yourself. Bahasa Inggeris educate yourself. Bahasa Melayunya ialah belajar, menambah ilmu untuk diri sendiri. Fasa yang pertama ialah fasa educate yourself, mengajar diri sendiri, ataupun kita panggil fasa information gathering, dapatkan maklumat-maklumat yang banyak. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Mungkin tuan-tuan tahu emas daripada TV. 2-3 hari lepas tiba-tiba TV keluar, harga emas dijangka naik ke paras yang tertinggi. Kemudian tuan-tuan dengar rancangan radio, rancangan apa lagi, TV, orang cakap harga emas dah naik, jadi pelaburan emas ni bagus, harga emas naik. So when everybody talk about gold, tuan-tuan akan cakap, sekarang ni TV cakap pasal gold, internet cakap pasal gold, jadi tuan-tuan rasa teruja, tuan-tuan pergi ke kedai emas, tuan-tuan terus beli gold. Ini betul ke tak betul? Jawapannya tuan-tuan, tu tak betul. Jadi bila kita dengar kata emas ni bagus, kita tak boleh terus jump, kita tak boleh lompat beli emas. Sebab tuan-tuan mungkin buat kesalahan amatur. Saya pernah berjumpa dengan pelabur emas, seorang lelaki yang membeli emas, barang kemas dekat-dekat sekilo sebagai pelaburan. Sebab dia dengar kata emas ni bagus, jadi dia pergi beli barang kemas. Allah, saya tepuk dahi. Kenapa? Sebab ini adalah satu kesilapan amatur. Sebab nombor satu, dia lelaki dan dia ada banyak duit, dan dia dengar emas ni bagus. Jadi dia dengar emas bagus, dia ada banyak duit, dia pun pergi beli emas, tetapi beli emas yang salah, beli barang kemas. Sebab dia dengar barang kemas, sebab dia kata emas ni boleh buat pelaburan. Jadi saya cakap dekat dia, bang, sebenarnya abang ni orang lelaki, barang kemas ni sangatlah tak sesuai untuk pelaburan. Yang pertamanya, abang tak boleh pakai, jadi abang beli, abang simpan. Yang kedua, susut nilai barang kemas tinggi 25%. Jadi kalau abang beli harga, let's say 50,000 abang beli barang kemas, harga dia naik jadi 100,000. Bila abang pergi jual balik dekat kedai emas nak jual balik, kedai emas akan tolak 25,000. Jadi abang harga naik 100,000, jual abang cuma dapat 75,000. Kedai tolak 25,000. Tetapi kalau abang beli jongkong emas ataupun dinar emas yang mana susut nilai dia cuma 7%, abang pergi jual dekat kedai, dekat public gold balik contoh, harga emas abang naik 100,000, public gold tolak 7%, 7,000 saja. So public gold tolak 7%, abang dapat 93,000. Beza ataupun tidak 93,000 dengan 75,000? Jawapannya sangat beza. Pasal apa? Sebab tersalah memilih produk. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang tahu, dengar daripada berita, dengar daripada TV, radio, terus lompat beli emas, tuan-tuan berpotensi buat kesalahan. Jadi pelabur emas yang berjaya yang pertama ialah educate yourself. Bila dengar educate. Macam mana cara nak educate? Nombor satu, paling mudah, baca buku. Kenapa baca buku? Kerana buku ditulis oleh pakar dalam subjek tersebut. Nak tengok dekat Google pun boleh juga. Google, sekarang ni semua Google. Tapi bagi saya, buku is the real source of a real knowledge. Sebab yang tulis buku ni biasanya orang yang pandai-pandai, dan buku ni biasanya dia tak bohong. Jadi tuan-tuan, macam saya dulu, saya tahu emas ni, saya tahu daripada lecturer MMU, Universiti Multimedia. Dulu saya kerja kat sana. Saya tahu sikit. Lepas tu saya pergi gather information, saya beli buku, apa saja buku tentang emas, semua saya beli, semua saya baca. Mahal macam mana pun semua saya baca. Dan saya rasa itu adalah langkah yang paling tepat yang saya buat ketika saya mula start dengan emas. For the first 2 years, saya beli buku yang sangat banyak. Okey, sekarang kita nak tunjuk saya punya buku. Saya bukan nak cerita, saya nak tunjuk. Okey, tuan-tuan, kamera boleh nampak? Ini buku saya pasal gold. Gold and silver. Tuan-tuan,
Ini ni kalau tuan-tuan ada buku bahasa banyak ini, tuan-tuan baca, rebus minum air dia, tuan-tuan akan jadi pandai. Ini pun banyak buku-buku. Ni pasal gold dan silver. Yang ni pula pasal ekonomi, pasal money, history, money system. So banyak. Yang lain ni semua pasal business, pasal public speaking, pasal macam-macam lah. Okay, so now langkah yang pertama, baca buku. Even Azizi Ali dia cakap tuan-tuan kena baca buku minimum 10. Jadi tuan-tuan akan lebih pandai daripada 80% manusia yang tidak membaca buku. Itu satu, baca buku 10. Spend duit lah sikit untuk beli buku. Yang kedua, pergi seminar, jumpa dengan pakar. Okay, tuan-tuan pergi seminar. Biasanya kat seminar ni bila ada pakar yang bagi talk, contohnya saya bagi talk, tuan-tuan pergi, lepas tu tuan-tuan tanya saya. Even yesterday, semalam saya dijemput untuk bagi seminar. Okay, dan dia punya siapa nama dia, coach, seorang coach yang mengajar seminar tersebut, dia datang jumpa saya lepas habis saya punya talk. Dia bertanya kepada saya tentang Arhanu. Cik Syukur, boleh saya nak tahu macam mana teknik manipulasi Arhanu? Jadi saya pun ceritalah dekat dia teknik manipulasi Arhanu, macam mana nak guna Arhanu. Jadi lepas tu dia dengar, lepas tu baru dia faham. Okay, bagi saya benda ni simple, saya dah buat. Jadi bagi saya boleh cerita dekat dia, dia pun dengar. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, setelah tuan-tuan dapat ilmu, information gathering ni, tuan-tuan akan dapat banyak knowledge dan tuan-tuan akan buat keputusan sama ada benda tu sesuai ataupun tidak dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan baca buku pasal gold, tuan-tuan akan minat pasal gold. Saya nak beritahu satu contoh. Sebelum saya tahu pasal gold, saya terlibat dalam forex. Trading forex. Okay, tuan-tuan, dan saya lost banyak duit dekat forex juga, dalam berpuluh ribu jugalah. Lepas tu baru saya baca buku. Tuan-tuan, saya lost dalam forex berpuluh ribu, baru dah saya baca buku. Tuan-tuan, setelah saya baca buku pasal forex, barulah saya tahu bahawa benda ni tak sesuai dengan saya. Dengan kata lain, bila kita baca buku, kita dapat ilmu, baru kita tahu, ini sebenarnya tak sesuai. Ada orang baca buku untuk bagi pandai, ada orang baca buku untuk tahu bahawa itu sesuai ataupun tidak dengan dia. Jadi saya pernah baca buku pasal forex dan saya dapati forex tak sesuai dengan saya, tak sesuai dengan jiwa saya. So it's okay for me to spend. Buku pun ada lagi pasal forex kat atas tu. Okay, so setelah tuan-tuan baca buku dan tuan-tuan educate yourself dan tuan-tuan rasa macam okay, gold sesuai untuk saya berminat, saya suka. Next, apa langkah yang seterusnya? Yang kedua, start small. Mulakan pelaburan dengan kecil terlebih dahulu. Contohnya untuk start dalam emas, tuan-tuan yang baru bermula, tuan-tuan nak start banyak mana? Start small. Berapa small? Dalam gold 1 gram boleh, RM100 boleh. Itu start small. Kemudian nak pilih produk apa? Tuan-tuan boleh pilih produk seperti Gold Accumulation Program, akaun simpanan emas, ataupun tuan-tuan beli 1 gram yang kecil-kecil ni, start small. Orang kata apa? Ataupun half dinar, 1 dinar boleh juga 1,000. Kenapa kita nak start small? Kita nak dapat feeling. Kita nak rasa macam mana rasa membeli produk pelaburan tersebut. Macam mana kita nak rasa jual produk tersebut. Macam mana kita nak rasa beli ketika harga tengah naik, beli ketika harga tengah turun. Kita nak membiasakan diri dengan produk tersebut dan ia akan ambil masa. Jadi mungkin ambil masa dalam 2-3 bulan untuk beli sikit. Jadi tuan-tuan, start small untuk dapat feel. Setelah itu, setelah start small, yang ketiganya, tips yang ketiga untuk jadi pelabur emas berjaya adalah konsisten. Tuan-tuan, dalam pelaburan apa sekalipun, tuan-tuan mesti konsisten, ataupun kita panggil istiqamah. Maksud dia tuan-tuan mesti terus bergerak.
jangan buat kesilapan amatur, iaitu beli sekali, beli dan tunggu. Sebab saya pernah berjumpa dengan ramai pelabur-pelabur emas yang diorang cakap mereka tersalah langkah membeli emas ketika tahun 2011. Waktu harga tengah tinggi tu dia beli, lepas tu dia mencarut. Beli sekali dan ditunggu. Tuan-tuan, kalau kita beli sekali, beli besar pula tu, dan kita menunggu, itu bukan melabur, itu lebih kepada gambling, berjudi. Beli dan tunggu, harap harga emas jackpot, jual menang. Orang macam tu dia ada dua kemungkinan. Nombor satu, harga emas naik, dia jual sekali, dia dah tak beli dah. Ataupun harga emas tiba-tiba turun dan dia mencarut selama beberapa tahun. Lepas tu bila dia jumpa dengan saya, cikgu, saya beli emas ketika harga tengah tinggi ya. Jadi beli, dia kata dia salah. Sebenarnya bukan dia salah, strategi dia tu salah. Bagi saya itu adalah gambling, beli sekali dan tunggu jackpot. Beli dan tunggu. Saya kata beli dan tunggul, beli dan menjadi tunggul, which is very wrong. Saya kata dekat dia, bang, saya beli emas 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15 semua aku beli. Harga rendah aku beli, harga tinggi aku beli. Dia cakap aku lah, harga rendah aku beli, harga tinggi aku beli. Jadi harga yang you cakap you paling tinggi, I pernah beli. Harga rendah I pernah beli. Harga tengah naik sideways semua I pernah beli. I pernah rasa. So apa kelebihan jika kita konsisten? Jawapannya ialah kita dapat averaging cost. Kita dapat meratakan kos. Jadi bagi saya, kita mana tahu harga nak tinggi ke, harga nak rendah ke. Sometimes we cannot timing the market. We didn't know. Jadi what you can do is beli secara konsisten. Okay, terspokang pula. Okay, yang ketiga, yang keempat, setelah kita konsisten, now untuk memaksimalkan keuntungan ialah kita mesti invest big dalam pelaburan. Setelah kita konsisten, mungkin konsisten mula-mula sikit 100, 200, 100, tetapi setelah itu kita nak untung besar, kita mesti konsisten dan going big. Azizi Ali cakap, dalam pelaburan sedikit-sedikit, lama-lama masih sedikit. Jadi kalau nak untung dalam pelaburan, dia mesti invest besar-besar. Jadi tuan-tuan, kalau katakan tuan-tuan sebulan tuan-tuan invest 100, cubalah buat bajet untuk fokus lebih daripada 100, mungkin 200, 300. Cuba cari jalan, dapat side income, invest dalam gold, besarkan portion untuk investment. Tuan-tuan punya gaji naik, expenses jangan naik. Gaji naik, lebih-lebih tu invest dalam gold. So make sure you invest, you go big. Kenapa? Sebab untung dalam pelaburan emas adalah harga semasa darab dengan kuantiti emas yang tuan-tuan ada. Jadi katakan tuan-tuan ada emas sekilo, 1000 gram sekilo. Kalau harga emas naik RM100 segram, tuan-tuan akan dapat 100 darab 1000 gram, dapat 100,000 profit. Tapi kalau tuan-tuan small, tuan-tuan simpan 10 gram. 10 gram. Kalau harga emas naik RM100, 10 gram kali dengan 100 dapatlah 1000. Jadi masa masih sama. Katakanlah 2 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun harga emas naik RM100. Jadi orang yang invest 10 gram untung 1000 3 tahun, orang yang invest 1 kilo untung 100,000 3 tahun. Jadi tuan-tuan, nampak tak masa yang sama tetapi untung berbeza? Sebab apa? Sebab tipsnya ialah invest besar-besar. So ingat, mula-mula start small, consistent, then after that Azizi Ali cakap tekan gear lah. Tekan gear, go big. Itu tips yang keempat. Dan yang kelima, untuk pelaburan emas. Emas ni dia adalah pelaburan jangka masa panjang. Jadi mindset yang kelima, think long term.
Bila masuk saja dalam goal, fikir jangka masa panjang. Jadi bila tuan-tuan ada yang nombor 5 ni, tuan-tuan tidak akan peduli beli emas 2 bulan lepas harga tinggi, bulan ni harga rendah. Alamak, 2 bulan lepas harga tinggi, sekarang rendah. Tuan-tuan pening kepala. Weh, baru 2 bulan lah. Ni, ada lagi 20 tahun nak pergi. Ni baru 2 bulan. Ni 20 tahun lagi nak involve. Macam saya 12 tahun. Lagi berapa tahun? Lagi 11 tahun plus. Jadi janganlah 2 bulan lepas punya kes trauma sampai hari ni. Trauma, takut. Ayo. So, nak jadi pelabur emas berjaya, think long term. Kita tak boleh time market. Kita tidak boleh tahu berapa harga nak pergi, harga nak turun. Kadang-kadang news datang, harga naik, news datang, harga turun. News kita tak boleh kontrol, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, US President Election, Cik Syukur, harga boleh naik ataupun turun? Tuan-tuan, harga emas ni dia boleh naik ataupun turun. Dua tu je. Dia boleh naik, dia boleh turun. Itu saja. So, President Election, dia boleh naik ataupun turun? Dia boleh naik, dia boleh turun. Dia tengok kalau katakan tiba-tiba berlaku benda unexpected, Donald Trump kalah ke, lepas tu Donald Trump tak nak serah kuasa ke, market haywire ke, dan harga emas pun akan naik. Uncertainties. Tapi at the same time, dia boleh jadi smooth transition dan harga emas boleh jatuh. Yang pentingnya adalah how long you are going to be in this investment. So dalam pelaburan ni yang penting adalah berapa lama kita nak berada dalam pelaburan. How long you are in investment is more important than timing the market. Wah, sepokang lagi So translate dalam bahasa Melayu, lama mana anda dalam market pelaburan ni lebih penting daripada kita nak cuba timing the market. So ada orang, long term tu anggaran berapa tahun? Syikin tanya. Kalau tanya saya ni, selagi mana hidup, boleh bekerja, boleh dapat duit, itulah long term. Sampai mati, long term. Sampai umur 55, long term. Jadi, Syikin, kenapa kita nak exit the market? Selagi mana kita hidup ni, kita keep going on, invest dalam gold. Pasal apa? Fundamental dia adalah inflasi. Contoh, inflasi ni tiap-tiap tahun ada. Jadi, emas, perak, hartanah, dia adalah benda-benda yang kita panggil melindung nilai daripada inflasi. So that's why kita nak kena beli rumah, tanah, sebab benda-benda ni melindung nilai duit kita daripada inflasi. Jadi inflasi ni dia sampai bila-bila pun ada. So that's why sampai bila-bila kita kena invest. We must make sure we are doing investment. Dalam bahasa Inggeris kita panggil, you need to keep yourself invest in investment. Macam tu. Dah betul tak betul grammar ni, sorry tapi saya nak cerita bagi, sangat penting untuk kita pastikan diri kita sentiasa invest. Now long term saya dah cerita tadi. Baik, now dah habis cerita pasal tips pelabur emas berjaya. Siapa yang faham sila komen. Cik Syukur, saya sudah faham. Ini 5 resepi untuk jadi pelabur emas berjaya. Dapat information, start small, kena istiqamah konsisten, lepas tu going big, dan lepas tu think long term. Easy betul, senang. Okay. So siapa yang nak tips tambahan yang nombor 6, macam mana lagi nak jadi pelabur emas berjaya? Mungkin yang ke-6 ni ialah involve dalam bisnes. Involve dalam bisnes emas. Invest emas, dalam masa yang sama involve jadi dealer public gold, contoh. Jadi kalau kita invest dalam benda yang kita buat bisnes sekali, benda tu lagi best, tuan-tuan. Tuan-tuan jual unit trust, tuan-tuan invest dalam unit trust. Tuan-tuan jual insurans, tuan-tuan invest tuan-tuan ada dalam insurans. So if your investment can become your business, itu tips yang ke-6 lah. Okay, ini extra sajalah. Jadi tuan-tuan, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Okey, itu sahaja video Kak Nur pada kali ini. Jika rakan-rakan rasa video ini memberi manfaat, jangan lupa like, komen and share. Dan subscribe YouTube channel Kak Nur ni. InsyaAllah Kak Nur akan share lebih banyak video-video yang menarik, bermanfaat untuk rakan-rakan semua. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.